sebab itu adalah bukanlah satu perkara yang mewah dan sebagainya. Kita hari ni air apa yang kita tak minum? Bahkan ada setengah air yang harga RM40 pun ada. Yang lebih mahal pun ada kan. Kalau air kan sebutkan nanti orang marah kan. Satu gelas RM40, satu gelas RM30, satu gelas RM20. Kalau dulu kita fikir ada orang jual air harga RM15, kita kata ni air Yahudi, kita kata kan, dan sebagainya. Tapi hari ni subhanallah tuan-puan sekalian, kita nak sebut air kita pun dah mewah. Makanan kita mewah tuan-puan sekalian. Pakaian kita mewah. Kasut kita mewah. Selipar kita mewah. Rumah kita, kata rumah kita sederhana. Dulu kan tahap sederhana kita ni, tetapi dah ada macam-macam, masih lagi kita kata sederhana. Kan? Kereta dan sebagainya. Kita tak tahulah tuan-puan sekalian. Abu Bakar hanya diberikan air yang ada sedikit madu. Itu pun menangis tersudah-sedan. Takut dia ditimpa penyakit mencintai madu tu, mencintai bahagian dunia. Subhanallah. Sebab itu dikatakan Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang sangat zuhud. Dan cerita tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar ini seorang yang sangat dah pemurah, ada diceritakan subhanallah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kisah ni masyhur kita dengar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Okey, daripada Zaid bin Arqam dari ayahnya dia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Nabi bagi perintah untuk sedekah. Kan, sebab apa? Biasanya nak perang, nak buat dakwah dan sebagainya. Dan kebetulan saat itu aku sedang memiliki harta. Siapa ni? Sayyidina Umar bercerita, Rasul perintahkan kami bersedekah. Dan saat itu aku sedang memiliki harta, ada harga diri. Lalu aku berkata, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Umar kata, kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar dalam bersedekah. Sebab dah selalu kalah ni. Kalau bila Nabi memberikan peluang menyeru untuk sedekah, biasanya memang selalu kalah dengan Abu Bakar. Sedangkan Sayyidina Umar ni dia lebih kaya daripada Sayyidina Abu Bakar. Tuan-puan sekalian, seandainya hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Seandainya aku memang bisa mengalahkannya di suatu hari. Umar cerita lagi. Kemudian aku datang dengan membawa separuh hartaku. Kalau ada duit RM500,000, bawa RM250,000, tuan-puan sekalian. Sanggup tak? Ada duit RM1,000, sedekah RM500. Bukan mudah ya. Maksudnya Sayyidina Umar bawa separuh hartaku. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, berapa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, seperti ini. Umar pun jawablah, seperti ini. Separuh bagi, separuh untuk keluarga. Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa semua hartanya. Rasulullah SAW bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Aku menjawab, aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Lalu Sayyidina Umar pun berkata, aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu hal selama-lamanya. Subhanallah. Lalu Sayyidina Umar kata, aku tak mampu nak mengalahkanmu wahai Abu Bakar. Dalam satu hal pun tak ada apa yang aku boleh mengalahkanmu. Cuba nak kalahkan Abu Bakar dari sudut hal ni, dari sudut ni, tapi tidak mampu untuk mengalahkan kehebatan akhlak, sikap pengorbanan Abu Bakar. Sayyidina Umar bawa separuh harta, dia rasa dia boleh kalahkan Abu Bakar gitu. Tetapi rupanya Sayyidina Abu Bakar bawa semua, tak tinggal apa pun. Dan Rasul bertanya, wahai Abu Bakar, kamu tinggalkan apa untuk ahli keluargamu? Lalu Abu Bakar menjawab, tidak ada apa-apa melainkan Allah dan Rasulnya. Subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. DJ Yati, kita kan ada berapa minit lagi? Kita rehat ataupun saya terus? Kita tak ada berhenti rehat lagi Ustazah. Kita dah sampai hujung-hujung juga ni Ustazah. Oh, dah sampai hujung-hujung juga ya. Masya Allah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Baiklah, kalau gitu saya laju-laju. Saya nak cerita lagi satu kisah Abu Bakar. Lepas tu kewafatan Sayyidina Abu Bakar. Sebagai panduan bagaimana Abu Bakar saat akhir kehidupannya. Masya Allah. Tapi kisah ni sebagai panduan, kita bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni sangat menjaga makan dia. Makanan yang dimasuk dia sangat jaga. Walaupun dia bukan macam kita tuan-tuan sekalian. Kan kedai makan. Kita ni kadang makan restoran, kadang makan food panda kan. Grab food lah. Macam-macam lah kita makan. Kita pun kadang-kadang Allahu Akbar. Esok-esok ni nak dihisap bab makan saja. Tak tahu berapa tahun, berapa ribu tahun. Bab makan saja. Adakah kita betul-betul jamin daripada sumber yang halal? Kan jamin rezeki yang duit kita beli tu daripada duit yang halal hasil pada kerja kita. Allahu Akbar. Belum cerita hisap lain. Tapi kita jadikan panduan bagaimana kisah ni.
Okey, Zaid bin Arqam berkata, Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang budak yang bekerja untuk mencari nafkah. Pada suatu malam, budaknya itu, maksudnya pekerja lah kan. Pekerja itu menyungguhi makanan, beri makanan kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu Abu Bakar memakannya sesuap, makan sesuap saja. Budaknya itu pun berkata, mengapa engkau bertanya kepadaku setiap malam tentang makanan, tetapi kamu tidak bertanya kepadaku pada malam ini? Budak ni yang dah biasa dengan Abu Bakar ni kata, setiap malam kamu akan tanya daripada mana sumber makanan ni, apa, akan detail makanan. Tetapi kenapa malam ni kamu tidak bertanya, wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menjawab, kerana aku sangat lapar. Sangat lapar, sebab tu terus makan sesuap. Lalu barulah bertanya, daripada kat mana kamu memperoleh makanan ini? Lalu budak itu menjawab. Budak ni jangan faham budak kecil. Maksudnya pekerja ataupun hamba ataupun pembantu. Kita sebut pembantu lah. Lalu pembantu ni menjawab, dahulu aku pernah bekerja dengan suatu kaum di masa jahiliah. Lalu aku melakukan jampi-jampi kepada mereka. Kerjanya adalah tukang jampi kan. Kerja yang daripada sumber yang haram lah. Ini waktu bila? Waktu belum memeluk Islam, waktu jahiliah. Dan mereka berjanji untuk memberikanku sesuatu. Nah, hari ini aku bertemu dengan mereka dan ternyata mereka sedang mengadakan pesta sehingga mereka pun memberikan aku makanan ini sebagai upah kerja aku dulu. Dulu aku kerja tilik nasib, jampi-jampi kan. Jadi lepas masuk Islam dah tak buat dah. Jadi tadi aku bertembung kan. Mereka belum bayar upahku dulu. Lalu mereka beri upahku berupa makanan ni. Abu Bakar lalu berkata, kamu telah menghancurkanku. Kamu nyaris menghancurkanku. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian Abu Bakar memasukkan tangannya ke kerongkong, ke tenggorokan agar muntah. Namun tidak kunjung keluar. Lalu seseorang berkata kepadanya, makanan ini tidak bisa keluar kecuali dengan air. Lalu dia meminta dia ambilkan sebekas air dan meminumnya sehingga muntah. Maksud dia minum, lepas tu dia jolok, muntah. Lalu seorang berkata, semoga Allah merahmatimu. Semua ini hanya demi sesuap makanan. Hanya kerana engkau nak keluarkan sesuap makanan, kamu korek paksa untuk muntah. Kan korek tu dia masuk tangan tu sampai ke tenggorok. Maksudnya sampai nampak Sayyidina Abu Bakar ni menyeksa dirinya untuk keluarkan sesuap makanan tu. Tapi tak dapat juga keluar. Kan masuk habis tangan ni, kan korek tak dapat. Lepas tu orang suggest, ada sahabat suggest, masukkan air, lepas tu korek lagi. Lalu dia menjawab, seandainya dia tidak bisa keluar kecuali bersama nyawaku, nescaya aku akan keluarkan ia. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar kata, sekiranya aku membahayakan nyawaku, sekiranya aku mengeluarkan makanan sehingga aku mati sekalipun, aku pasti akan kubuat. Walaupun sampai aku mati kerana bahayanya kesan daripada aku keluarkan makanan ini. Kerana Sayyidina Abu Bakar menjawab, seandainya kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabati min haram fannaru aula bih. Setiap jasad yang tumbuh daripada makanan yang haram, sumber yang haram, maka nerakalah lebih pantas untuknya. Kerana itu aku takut sekiranya ada bahagian daripada tubuhku yang tumbuh daripada sesuap makanan ini. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, sudah tentu makanan yang Sayyidina Abu Bakar makan tu makanan yang halal. Maksud saya ialah makanan yang mungkin roti kan. Maksudnya makanan tu tak ada keraguan. Tetapi isunya adalah sumber makanan tersebut. Jadi sebab itu kita bukan hanya jaga yang penting makanan ada logo halal, kita pun makan. Tetapi sumber duit yang kita cari rezeki tu, adakah barakah, adakah halal? Kita bayar zakat ke tidak? Bercampur tak dengan sesuatu yang syubhah dan sebagainya. Jadi begitulah ketelitian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, Sayyidina Abu Bakar meninggal ketika umurnya 63 tahun. Menyusul setelah 2 tahun Rasulullah SAW wafat. Dan dimakamkan di sebelah Rasulullah SAW. Sebab itu di Raudah Rasulullah, sebelah Abu Bakar, sebelahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Okey, saya nak cerita simple sebab masa kita dah habis. Masya Allah, saya baca kitab Indahnya Husnul Khatimah oleh Dr. Syamsul Muhammad Noor. Sekarang ni nak cakap laju-laju ni kan, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kisahnya agak panjang. Bagaimana kisah yang sangat, saya bacalah semua kisah saya baca kisah Abu Bakar meninggal macam mana, wafat macam mana, tapi ada antara itibarnya, saya ambil terus tengah-tengah ni, Masya Allah.
Kemudian beliau berkata, siapa berkata? Sayyidina Abu Bakar berkata, ketika saat dia nak hampir kematian, berapa helai kain dikafankan Nabi SAW? Aku menjawab, 3 helai kain. Subhanallah. Ini adalah ucapan Sayyidina Abu Bakar kepada anaknya Sayyidatina Aisyah. Okey. Aisyah yang bercerita, dan ini adalah sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Aisyah berkata, aku berada di sisi Abu Bakar ketika dihadiri maut. Lalu aku menyebutkan bait ini. Sesiapa yang air matanya sentiasa tertahan, hampir-hampir ia mencurah-curah. Lalu Abu Bakar berkata, wahai anakku, janganlah engkau mengatakan begini, tetapi ucapkanlah. Sebab apa? Ketika ini Sayyidatina Aisyah, anak ni, dalam keadaan menahan sedih. Menahan sedih dan membacakan syair, sesiapa yang air matanya sentiasa tertahan, hampir-hampir ia mencurah-curah. Subhanallah. Maksudnya Aisyah sedang menggambarkan kesedihannya, yang mana dia sedang menahan air mata kerana ayahnya dalam keadaan sakaratul maut. Lalu Sayyidina Abu Bakar membacakan satu firman Allah daripada surah Qaf ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakaratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Yang bermaksud, dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakaratul maut membawa kebenaran yang telah dijanjikan, serta dikatakan kepada orang yang mengingkari sebelum itu, inilah perkara yang engkau selalu mengelak daripadanya. Soalannya, Syekh Abu Bakar nak beritahu anak, keadaan ini tak boleh elak. Kamu sedih ke tak sedih, hadapilah dengan tenang, sebab semua orang tak boleh elak sampai ajalnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Sayyidina Aisyah, berapa helai kain dikafankan kepada Nabi? Lalu Aisyah menjawab, 3 helai kain. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, kafanilah aku dengan 2 helai kain sahaja, dan belilah pakaian baru untuk menggantikan kedua-duanya. Sesungguhnya orang yang hidup lebih memerlukan pakaian baru daripada mayat, kerana ia untuk nanah yang mengalir daripada tubuh. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sayyidina Abu Bakar tanya berapa helai untuk dikafankan. Abu Bakar, Rasulullah 3 helai. Abu Bakar minta biarlah dia 2 helai sahaja. Dan 1 helai itu digantikan dengan pakaian yang diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Maksudnya zuhudnya Sayyidina Abu Bakar kepada dunia ni, tuan-puan sekalian, sehingga kan ketika dia nak mati, dia masih lagi memikirkan bagaimana dia nak dalam keadaan yang bukan berjimat ya, supaya tidak membazir. Janganlah bazirkan untuk aku ni akan bakal dimakan ulat kan, untuk nanah. Jadi biar cukup-cukup je, jangan membazir, selebihnya adalah untuk sedekah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dalam hal ini mungkin kita ambil akhlak Sayyidina Abu Bakar. Bila time kita meninggal, kita boleh berpesan-pesan, bukan dah meninggal, sebelum meninggal. Tak payah membazir kan, dengan nak kena ada itu, nak ada ini. Buat sederhana saja, sekadar cukup dari sudut syarat saja kan. Tak payah itu, tak payah ini, gini kan. Selebihnya itu untuk sedekah. Subhanallah. Sehingga dikatakan daripada Aisyah, katanya sesungguhnya Abu Bakar berkata, ketika didatangi maut, sesungguhnya aku tidak mengetahui sesuatu harta pada keluarga Abu Bakar melainkan unta bunting dan gulam ini yang menggilapnya pedang-pedang kaum muslimin yang melayani kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu pun diserahkan ke Sayyidina Umar. Subhanallah, muslimin muslimat. Sayyidina Abu Bakar ni bukan orang yang tidak berharta. Dia adalah juga usahawan. Dia juga seorang yang ada keturunan-keturunan yang baik, yang memberikan maksudnya harta. Seorang yang bijak mencari rezeki dan sebagainya. Tetapi seorang yang sangat kuat bersedekah, sehingga saat akhir nak meninggal, sekaratul maut lagi, masih memikirkan untuk sedekah. Supaya berjimat tu bukan berjimat sebab sayang duit, tetapi biarlah pergi kepada jalan-jalan untuk menginfak kepada orang yang hidup. Sehingga Abu Bakar kata, sesungguhnya orang yang hidup lebih memerlukan daripada orang yang mati. Aku bakal maksudnya akan keluar nanah, maksudnya akan dimakan ulat, akan jadi duduk di bawah tanah dan sebagainya. Masya Allah, muslimin muslimat, begitulah kisah waliullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi yang sentiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sedikit sebanyak boleh mengambil iktibar, bukan sekadar iktibar, tetapi mengikuti akhlak sahabat Nabi ini, Abu Bakar As-Siddiq, walaupun sedikit, tak dapat banyak, sekurangannya sedikit, insya-Allah. Masya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ni belajar untuk ikhlas dengan kehidupan, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bersahabat. Masya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustazah. Bertemu lagi minggu depan insya Allah. Sekali lagi Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها
Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaan dan bersihkanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah juga pemerintahnya dan penghulunya." Hadis riwayat Muslim. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Matchu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, patutkah mereka bersikap demikian? Tidak mahu memikirkan, iaitu mentadabbur isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Manusia perlu melakukan tadabbur dengan meneliti dan menghayati isi kandungan Al-Quran secara mendalam agar petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quranul Karim itu dapat memperteguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula April ini, ikuti rancangan tadabbur bersama penyampai anda Nur Hayati Paradi dan tetamu Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Setiap Jumaat pukul 11 pagi, teguhkan iman dari seluruh Al-Quran dalam rancangan tadabbur di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. Ikim Inspirasi Inforia Islami. Bismillah. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersiaran waktu ini untuk perkongsian dalam rancangan tadabbur. Bersama kita sahabat minggu, alhamdulillah dah pun bersedia di hujung talian. Kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yati. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz sudi untuk sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan tadabbur, yang mana kali ini kita akan mentadabbur surah yang sangat dekat dengan waktu kita sekarang. Waktu duha. Betul. InsyaAllah untuk bersama kita hari ini, InsyaAllah Ustaz akan kupaskan dengan akronimnya. Moga kita mudah untuk membantu kita mengingati, memahami surah Ad-Duha ini, tadabburnya bagaimana, pengertian dan penghayatannya. Ustaz, kita mulakan terus untuk perkongsian kita sedikit mukadimah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih pada Puan Nur Hayati Paradi, penerbit untuk segmen tadabbur, seluruh ibu, tuan-tuan haji, puan haja, semua kakak abang yang sangat committed ya, setiap Jumaat 11 suku pagi ni dengan segmen tadabbur. Pada pagi ni ya, bersesuaian dengan waktunya, bab kata Puan Yati tadi, kita sedang menyaksikan keagungan ciptaan Tuhan sebenarnya. Kadang ada ayat Al-Quran ni menyebabkan kita kena kaji sejarah. Ya, kadang ada Al-Quran ni kita kena percaya ia akan berlaku walaupun tak nampak depan mata. Tetapi ada ayat Al-Quran depan mata kita, ia sedang berlaku. Wadduha wal-laili idza saja. Allah bersumpah di dalam surah yang ke-93 ini, yang mengandungi 11 ayat ini dengan dua objek. Dan inilah pembuka tirai kepada mesej yang nak disampaikan. Ya, semua sedia maklum bila Allah bersumpah, maknanya Allah mahu menghadapi orang-orang yang tidak percaya. Kerana sumpah ini digunakan untuk tujuan menjadi senjata bagi orang-orang yang tidak percaya, ada keraguan. Jadi kalau itu sifat ucapan bangsa Arab, dan saya tidak anggap ini hanya ucapan ataupun sifat ucapan orang Arab, iaitu bersumpah, tetapi juga sifat kita pun, ya, orang Melayu, dan barangkali mana-mana bahasa pun, I swear, kan, saya bersumpah.
kita pun ya, aku bersumpah ya. Jadi sumpah ini adalah bertujuan untuk menghadapi orang-orang yang tak percaya dengan apa yang nak disampaikan. Jadi setiap kali ada sumpah, ya, ada objek digunakan, ada subjek digunakan, ada objek, ada subjek. Jadi kita tidak boleh baca surah ini hanya pada ayat 1 dan ayat 2 sahaja. Kita kena mengambil keseluruhan isi kandungannya. Jadi kita simpulkan ya, berdasarkan bacaan qari kita tadi, surah ini bertemakan memberikan motivasi kepada Nabi SAW untuk tidak sekali-kali meragui bahawasanya Tuhan terus bersama dengan baginda. Jangan sekali-kali terlintas yang Allah benci, Allah tak sayang. Perasaan-perasaan begini boleh mendatangkan sikap putus asa. Saya dah tidak merasakan Tuhan melihat kepada saya. Lihatlah, dengan banyak masalah menimpa saya. Sedangkan saya solat, ya, saya sedekah, tapi tengok masalah satu persatu menimpa saya. Adakah ini petunjuk Tuhan tengok saya, Tuhan beri perhatian pada saya? Kelihatannya seperti tidak. Jadi jangan berfikir begitu. Rawat diri anda dengan surah Ad-Duha. Yang kalau vaksin ni dia untuk imun tubuh kita. Tetapi hati kita pun kena imun juga. Ya, puan hati daripada penyakit, ya, penyakit ragu. Adakah Allah bersamaku ataupun sebaliknya. Okey, macam biasa. Kita ada beberapa pengajar, beberapa faedah. Saya temui kurang 7 faedah dan saya cuba akronim nak bantu kakak ni, nak bantu babang semua ni boleh hafal, ya, supaya boleh cerita pada anak-anak dalam bentuk akronim ni. Okey, yang pertama sekali A, Al-Quran itu sifatnya dirindui. Al-Quran itu sifatnya dirindui. Allah Ta'ala sentiasa menurunkan Quran kepada Nabi bila Nabi ada masalah. Sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi ada masalah, Allah akan turunkan Quran. Tiba-tiba dikatakan berbulan-bulan. Tabiat penurunan Al-Quran tidak berlaku seperti biasa. Nabi mula tertanya-tanya, adakah saya ada melakukan apa-apa kesilapan? Sehingga Tuhan tidak lagi berkomunikasi dan mengutuskan surat cintanya kepada saya? Adakah sesuatu telah berlaku yang tidak kena dengan apa saya cakap, dengan apa saya buat? Jadi, Nabi rasa amat bersalah, tapi yang lebih penting adalah Nabi sangat rindukan kepada kalam Tuhannya. Mana lagi? Kita sangat perlukan kalam Tuhan, kalam Allah yang sangat memberi motivasi. Kenapa dah tak turun dah ni? Ya, umpama pekebun yang sangat perlukan air hujan, dia dah gemburkan tanah, dia dah tanam dah benih, dia dah baja pagar, tapi mana hujannya? Saya sangat desperate perlukan kepada simbahan, ya, air wahyu. Tetapi akhirnya selepas berbulan-bulan barulah Allah menurunkan wahyu, wadduha wallaili idza saja. Sebenarnya tadabbur ayat ini ataupun tadabbur asbabun nuzul kepada surah ini mengajar kita, kadang kan bila selalu benda tu kita dapat, kita tak bersyukur. Ya. Contoh ya, kita ni sebab dah ada Quran dekat rumah dan selalu pun kita baca Quran, kadang kita tak rasa benda tu sebagai sesuatu yang sangat kita perlukan sebab kita dah jadi kebiasaan. Kebiasaan versus keperluan. Bila benda tu kita biasa, kadang kita tak ada dah keperluan sebab kita dah biasa buat. Tetapi ada orang dia kehilangan Quran. Ya, dia cuba nak cari Quran tapi tak dapat Quran. Macam orang dalam penjara, ya, yang biasanya dengan Al-Quran mereka pejuang-pejuang Islam, tiba-tiba tak dapat Quran dah sebab mereka sudah dipenjarakan. Jadi apa yang boleh berlaku adalah anda sangat rindukan, ya, sesuatu yang anda telah hilang. Allah sekat sekejap Quran daripada turun supaya Nabi SAW ada perasaan rindu. Dan yang paling penting, umat dia belajar daripada Nabi. Quran ni dia kena ada perasaan rindu. Ay, lama dah tak baca. Ya. Ada tak perasaan macam tu, tuan-tuan? Cuba tanya sekejap. Ada tak perasaan, hari ni hari Jumaat ni, ya Allah, 10 ayat pertama pun tak baca lagi. Dia bukan sekadar teringat, tapi rasa rindu. Seumpama seseorang yang lost hidup dia sebab tak dapat kalam kekasih dia. Itulah sifat Nabi SAW yang menyebabkan surah ini diturun. Yang kedua,
lemahnya manusia tanpa wahyu. Kalau kita tengok surah ni, Allah memulakan sumpah dengan dua fenomena. Pertama, objek di waktu siang, matahari yang terang benderang, wadduha. Objek di waktu malam, fenomena malam. Hebatnya surah ni bukan sekadar Allah bersumpah dengan dua makhluk, siang dan malam. Tetapi yang lebih penting adalah Allah menyusun mana dulu, mana kemudian. Jadi beri perhatian, Quran ni sangat teliti memilih perkataan dan sangat teliti menyusun perkataan. Allah tidak mulakan dengan cerita malam. Allah mulakan dengan cerita siang. Kalau Allah mulakan dengan cerita malam, kemudian berakhir dengan siang, lain ceritanya. Sekarang ni Allah mula dengan cerita wadduha, siang dulu. And then datang waktu malam. Wal-laili idza saja. Okay, what's the point? Apa maksudnya? Wadduha, waktu matahari meninggi. Wal-laili, dan malam apabila berlakunya saja. Saja ini sakata wasakana. Terhenti, tidak bergerak. Para ulama sebahagiannya mentafsirkan ad-duha merujuk kepada kesan seseorang mendapat wahyu. Ia menjadi sangat bertenaga macam matahari. Dia boleh bergerak ke sana kemari dengan penuh keterujaan dan produktiviti. Ya, semangat, motivasi, sebab Quran memberi motivasi. Tetapi bila hidup tanpa cahaya Quran, umpama hidup tanpa cahaya matahari, wal-laili idza saja. Iaitulah dia tak bergerak. Dia tak boleh, orang kata apa pun, yang tidak boleh move on. Aku nak buat apa lagi? Benda dah ditakdirkan ilahi. Tengok tu ya, bicaranya begitu mudah. Ya, sikit-sikit takdir. Bukankah bila Tuhan datangkan musibah, ia satu bentuk ujian untuk kita berfikir macam mana nak keluar daripada musibah ni. Ada tak cara lain? Ya, kita dah berdoa ni, mungkin ada cara. Jadi wal-laili idza saja bermaksud malam yang menyebabkan seseorang tu tak bergerak. Itulah perumpamaan. Bila hidup tak ada cahaya, bukan cahaya matahari saja, tetapi cahaya wahyu Quran An-Nur. Dia menyebabkan seseorang tu down, lemah semangat, sampai Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi tidak bangun qiyam 1 hingga 2 malam. Disebabkan hanya Quran tidak diturunkan. Nabi lemah semangat. Semangat Nabi boleh dilihat antaranya pada kekerapan qiyam. Tiba-tiba Quran tak turun, Nabi jadi lemah, down. Ya, Nabi down, Nabi lemah semangat kerana Quran. Kerana Quran tak turun. Kita macam mana? Kita down sebab apa? Kita lemah semangat sebab apa? BFF kita, unfriend kita barangkali. Tetapi SAW lemah semangat sampai tak bangun qiyam hanya kerana Quran tidak lagi diturunkan. Kita pun baca Quran kerap pun tak qiyam sangat mana pun. Tetapi Nabi kurang komitmen qiyam kerana Quran tidak diturunkan. Sebab Quran ni bila diturunkan, Nabi akan capai kemanisannya semasa qiyam. Semasa qiyam. Nabi baca balik untuk kuatkan semangatnya, sebab waktu paling berkesan membaca Al-Quran adalah ketika semua orang sedang tidur, mati, tidur lena, dan kita sahaja yang hidup. Yang ketiga, duha adalah waktu paling bertenaga. Duha adalah waktu matahari paling bertenaga. Dan duha adalah waktu para peniaga paling bertenaga. Tuan-tuan perempuan sendiri, waktu begini paling bertenaga, betul kan, untuk mencatat, menulis. Cuba bandingkan dengan waktu malam. Ataupun bayangkan segmen tadabbur ni malam-malam, pukul 11 malam. Mungkin komitmen kita sudah tidak seberapa. Jadi surah ini Allah menamakan, bukan dengan surah saja, bukan dengan surah As-Sa'ir, tetapi Allah namakan surah Ad-Duha. Itu bermaksud Allah nak seluruh 11 ayat ni menyebabkan Nabi jadi seperti matahari. Terang benderang, memberi manfaat kepada manusia.
tidak kendur semangat, tidak lemah semangat dan tidak menunjukkan kelemahan. Matahari ni sains kata ya sudah berbilion-bilion tahun bersinar tanpa pernah padam walau sesaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahai para pendakwah, belajar daripada matahari. Tak pernah lemah semangat bagi cahaya pada orang. Tak pernah lemah semangat. Jadi ya Rasulullah, aku mendapati engkau lemah semangat. Kenapa tu? Kenapa lemah semangat? Bagaimana mungkin kau ada perasaan aku meninggalkan engkau, membenci kau? Buang perasaan itu. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Aku tak nak ada lintasan-lintasan yang melemahkan semangat itu. Aku nak kau terus aktif berdakwah seperti matahari, sirajam munira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperumpamakan Allah dalam suratul Ahzab sebagai da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajam munira. Engkau umpama cahaya matahari. Berikan cahaya, jangan berhenti beri cahaya. Tindakanmu sekarang seumpama menghentikan seketika cahaya daripada tersebar. Aku tak nak begitu. Jadi surah ini memberikan kepada Nabi motivasi supaya macam peniaga. Peniaga waktu pagi sangat bersemangat berniaga. Macam kita di waktu pagi, mesyuarat waktu pagi. Idea paling segar bugar pada waktu pagi. Macam itulah aku nak tengok engkau dalam dakwah dengan Al-Quran ni sentiasa bertenaga. Macam orang di waktu pagi. Jadi subhanallah, surah ini benar-benar tak nak layak perasaan-perasaan negatif. Ucapan-ucapan orang lain seperti isteri Abu Lahab yang syaitan telah meninggalkanmu, ya celupa ya mulut beliau mengatakan Jibril telah meninggalkan kamu. Jangan biarkan orang lain mencorak emosi kamu. Siapa mereka? Sebab tu saya belajar daripada surah ni Puan Yati. Jangan hidup kita ni ditentukan oleh Facebook, media sosial, apa kita nampak di Instagram. Orang tu dapat benda tu, saya pun nak benda tu. Tu punca tak bahagia tu. Sebab kita duk banding hidup kita dengan orang lain. Orang tu dapat pergi tempat tu, orang tu dapat barang tu. Saya pun nak dapat juga. Tengok tu kesan, side effect daripada dunia media sosial ni. Jangan sampai kita terlupa ya untuk menghargai apa yang Tuhan kurniakan kepada kita. Yang keempat, ya H, hari kerehatan dan kemenangan pasti tiba. Okey. Perhatikan elok-elok pada ayat seterusnya, ayat 4, ayat 5. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masa depanmu. Bukan hanya cerita pasal akhirat ya pada ayat 4 ini, tetapi masa depanmu. Ya, apa yang bakal menantimu di masa akan datang di dunia adalah lebih baik daripada keadaanmu sekarang di Makkah. Insya-Allah dia tawarkan. La sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Tuhanmu akan kurniakan apa yang engkau dambakan. Jadi ini adalah hari-hari kemenangan. Ini adalah hari-hari membahagiakan. Nabi memang nak sangat lihat Islam menang. Ya, di Makkah, tanah air Nabi sendiri. Jadi apa yang boleh kita simpulkan bila Allah sebut waktu duha, waktu cahaya matahari sangat aktif dan semua orang sangat sibuk berniaga. Kemudian menarik ya, datang walaili idza saja. Waktu malam yang menghentikan. Tafsiran pertama kita tadi adalah malam itu adalah malam yang menghentikan pergerakan. Ya, kita telah lihat dari sudut kesan negatif tanpa wahyu. Tetapi ada sebahagian para ulama pula melihat ayat 2 ni dari sudut positif. Apa dia? Malam itu merehatkan. Malam itu mendamaikan. Malam itu kau akan kembali bersama dengan keluarga di rumah. Selepas penat bekerja di IKIM Puan Yati kan. Balik ke rumah dapat bersama dengan keluarga. Itulah malam yang engkau akan dapat ketenangan, kebahagiaan, kerehatan. Wadduha kepenatan, kesakitan, perjuangan, berniaga macam orang berniaga. Perit,
bila kita berhadapan dengan customers, klien. Macam itulah juga perjuangan sebarkan Quran ni. Ketuk pintu ke pintu, maki hamun yang dapat. It's okay ya Rasulullah. Sekarang memang sakit. Tetapi akan datang waktu malam di mana engkau akan dapat kerehatan, kedamaian dan kemenangan. Sebab itulah surah selepas tu yang kita bincang minggu lepas, cerita pasal masa depan. Wa rafa'na laka dhikrak. Cerita pasal Nabi akan mendapat kemenangan hingga nama Nabi akan disebut-sebut sampai ke akhir zaman. Jadi hari kerehatan, kemenangan, hari walili idza saja akan muncul. Okey, kemudian yang kelima, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kelima, kita akan fokus kepada ayat 6, 7 dan 8. Di mana saya simpulkan ayat 6, 7 dan 8 ini adalah ujian kehidupan. Ujian kehidupan itu dia mematangkan kita sebenarnya. Mohon ya supaya kita lihat apa yang telah berlaku, namanya pengalaman. Cubalah lihat pengalaman dan sejarah kita di masa lampau dengan sudut pandang berbeza. Dengan sudut pandang berbeza, ya. Cuba lihat ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kami jadikan kamu anak yatim dahulu. Adakah kamu lupa wahai Nabi? Tetapi kami berikan kepada kamu perlindungan. Kami datangkan Abdul Muttalib. Bila ayah kamu meninggal dunia, ibu kamu meninggal dunia, kami datangkan Abu Talib. Bila Abdul Muttalib meninggal dunia, sentiasa ada ma'wa, sentiasa ada pelindung. Kamu tak perasan perkara itu wahai Nabi? Mohon dilihat sejarah silammu dengan sudut pandang berbeza. Mari aku beritahu kamu bagaimana untuk melihat album-album lama. Album-album hitam putih. Kalau Facebook tu Boyati 10 years ago, ya, 15 years ago pun keluar kan. Jadi lihat from another side of the coin. Tuhan beri aku perlindungan rupanya. Aku tak nampak, yang aku nampak Abu Talib. Tapi sebenarnya Tuhan yang buat kerja ni. Wa wajadaka dhallan fahada. Kami mendapati engkau dhalan. Engkau tertanya-tanya, adakah ini ajaran Ibrahim menyembah tokong, batu dan kayu? Menindas wanita, ya, membunuh anak perempuan, ya, menzalimi gelandangan, anak-anak fakir miskin. Ini ajaran Ibrahim. Kau tertanya-tanya, engkau keliru. Adakah ini ajaran Islam? Takkan tak ada keterangan daripada langit apakah itu Islam yang ditinggalkan oleh Ibrahim? Engkau keliru. Fahada. Kami berikan petunjuk. Kami datangkan fitrah. Kami datangkan kamu perasaan untuk menyatakan this is not ajaran Ibrahim. Ada dalam diri kamu tu fitrah, naluri untuk menafikan kebatilan jahiliyah. Wa wajadaka ailan fa aghna. Dan kami jadikan kamu, kami mendapati kamu ailan, sangat memerlukan tuan pangan. Tetapi kami tidak jadikan kamu merempat dan gelandangan. Kami datang fa aghna. Kami kayakan kamu dengan jalan perniagaan. Kami kayakan kamu dengan jalan datangan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha sebagai isterimu. Jadi kesimpulannya, benda berlaku di masa lampau ni untuk lahirkan kamu sebagai pemimpin. Kamu lihat, kenapa kami jadikan kamu anak yatim? Sebab kami tak nak kamu jadi pemimpin Makkah yang menindas anak-anak yatim. Macam orang-orang Quraisy pada waktu Quran diturunkan. Kami jadikan kamu orang yang tertanya-tanya, adakah ini ajaran Ibrahim? Kami buatkan kamu orang yang tertanya-tanya apa makna agama sebenar, supaya bila ada orang tanya pasal agama, kamu akan santuni. Sebab kamu pernah rasa dunia tu. Kamu pernah rasa dunia tertanya-tanya. Kamu mendapati kamu pernah duduk sebagai orang yang, ya, memerlukan kepada bantuan harta, makan, minum. Kamu pernah duduk kat situasi itu. Sebab apa? Supaya kamu jadi pemimpin nanti. Kamu jadi pemimpin yang mengambil berat orang yang memerlukan bantuan rumah, bantuan beras, bantuan gandum, bantuan alat dapur, al-ma'un. Subhanallah. Aku tak nak kamu jadi pemimpin sejak daripada kecil lagi comfort zone. Sebab bila besar nanti, kamu makin kaya, makin senang lenang dan kamu menindas orang yang fakir miskin. Kamu kena belajar hidup susah. Pasangan kepada duha, siang adalah malam. Pasangan kepada kepimpinan dan kesenangan adalah kesusahan dan kesabaran. Hidup ni memang kena berpasangan.
Macam mana nak jadi pemimpin yang baik kalau tidak ada pengalaman menghadapi kesusahan? Okey. Sikit lagi. H. Ya, yang kedua terakhir, tuan-tuan, kita lihat kepada ayat terakhir surah ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Maka dengan nikmat Al-Quran yang diturunkan ini, maka hiduplah dengan dakwah. Sebarlah Al-Quran. Jadilah umpama cahaya matahari ad-duha, memberi manfaat kepada semua manusia walaupun dia penderhaka kepada Tuhan. Matahari tak pernah kata aku tak nak berzina kepada orang tak beriman. Tak. Semua manusia aku akan bagi cahaya. Macam itulah juga kamu wahai Nabi. Teruskan menyebarkan cahaya Quran. Walaupun kamu berhadapan dengan orang-orang yang setiap hari konsisten menentang, yang tegar, yang memaki. Biarlah. Ya. Jadi, apa yang menyentuh hati saya adalah Nabi ni, dia memang dah banyak berdakwah sebelum turun surah Ad-Duha. Tiba-tiba Quran dah tak turun. Nabi terhenti daripada melakukan kerja dakwah. Sebab Nabi rasa bersalah. Saya ada buat benda salah ke? Jadi cuba tanya, wahai pendakwah, wahai Syahri Abdul Rahman, kamu selalu berdakwah. Ada tak satu waktu kamu self-reflection? Kamu tanya diri kamu, Tuhan redha ke apa aku buat ni? Kita memanglah tak tahu Allah redha ke tidak berdasarkan Quran turun ke tidak pada kita sebab Quran dah tak turun dah. Ya, Quran dah selesai turun. Kita tak akan dapat situasi Nabi di mana Nabi boleh tahu something wrong ke something yang okey dengan Quran turun ke tidak. Nabi rasa benda tu. Tetapi ibrahnya adalah Nabi selalu bertanya, Allah redha ke apa aku buat ni? Entah-entah Allah murka ni. Sebab nampak gaya macam markah aku ni gagal sebab Quran dah tak turun. Tuan-tuan, puan-puan dan sebenarnya orang macam saya ni, ada tak kita bagi markah pada dakwah kita buat di sisi Allah? Ada tak kita berdoa, ya, Tuhan, ampunkan aku pada salah silap aku risau kau tak redha, kau murka. Nabi ada perasaan Allah barangkali tak suka dengan aku, ada benda-benda berlaku ni. Tanda-tandanya Quran dah tak turun ni. Tengok tu Nabi mentafsirkan begitu. Hinggalah Allah Ta'ala kembali ke semangat Nabi dengan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan fikir begitu wahai Rasulullah, kami tidak meninggalkan engkau. Akhir kali tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya. Jangan lupa catat akronim tu. Ya, bukan mudah tu nak fikir tu akronim tu. Okey, alam ini guru kehidupanmu. Ingat ya, Quran ni selalu melahirkan saintis. Ya, tetapi saintis yang bertuhan. Sebab surah ni mula dengan Ad-Duha, lalu anda kaji matahari. Ya, matahari 4.6 bilion tahun bersinar tanpa pernah blackout walau sesaat. Jadi apa anda belajar bila tengok matahari terbit, terbenam, terbit, terbenam, terbit, terbenam? Tak boring ke matahari? Kita pun bersembang dengan matahari. Kan? Buatlah esei macam zaman kanak-kanak dulu. Aku seperti matahari. Aku sebuah matahari. Tak tahulah penjodoh bilangan yang betul. Aku sebatang pen. Aku sebuah matahari. Matahari tak pernah tidak menepati masa. Matahari tidak pernah mengeluh. Matahari selalu terbit dan terbenam. Kita sangka ia terbenam. Sebenarnya dia terbit di tempat lain. 24 jam bekerja. Jadi apa kita belajar? Saya tidak boleh jadi orang yang cepat mengeluh dengan ketentuan-ketentuan Tuhan. Ya, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdir. Jangan mengeluh dengan takdir. Kadang Allah nak tambah kebaikan, darjat, pahala dengan takdir-takdir yang barangkali menyusahkan hidup kamu. Ya, dan duha disuli dengan malam. Sebab apa Allah Ta'ala nak ajar? Allah jadi makhluk ni berpasangan. Siang dia kena malam, matahari dia kena bulan, kemenangan kena kekalahan, kesenangan kena kesusahan. Dia kena macam tu. Baru lahir pemimpin. Wallahualam, surah Ad-Duha memang untuk melahirkan pemimpin seperti Nabi SAW. Terima kasih Puan Yati. Barakallahu fiik. Masya-Allah, ni doa, surah ni memang
tepat untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin ketika ini dah penat, rasa susah sangat kehidupan Ustaz kan. Waktu duha penuh dengan cahaya, Allah kurniakan walaupun hanya satu matahari, tapi sumber itu sangat-sangat memberikan kekuatan untuk semua. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk kita sentiasa rasa Allah itu ada dalam setiap detik hidup kita. Kita hujung ni Ustaz, sedikit kesimpulan Ustaz untuk kongsian kita, silakan. Di penghujung ini kita lihat Allah sebut, wahai Nabi, kami mendapati kamu yatim piatu, fa'awa. Kami mendapati kamu dalam keadaan keliru, fahada. Kami mendapati kamu dalam keadaan miskin, fa'aghna. Allah tak sebut dah ka di hujung ayat 678. Perasan kan? Allah sebut ka pada permulaan sahaja. Alam yajidka wa wajadaka wa wajadaka ka. Lepas tu tapi hujung ayat tak ada ka dah, macam fa'awaka, fahadaka, fa'aghnaka, tak ada. Nak mengajar kita rahmat Allah bukan hanya pada Nabi. Rahmat Allah juga terbuka, fa'awa kepada kita. Tuhan boleh bagi perlindungan kepada kamu. Fahada, Tuhan boleh bagi hidayah kepada kamu. Fa'aghna, Tuhan boleh bagi kecukupan dan kekayaan kepada kamu. Dengan syarat kamu ikut sunnah, ikut jejak, ikut kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Puan Yati dan semua. Ustaz telah mengajar kita erti universiti kehidupan sebenarnya. Masya Allah. Daripada surah Ad-Duha. Terima kasih banyak Ustaz. Bertemu lagi minggu depan untuk tadabbur surah seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda informasi terkini, kisah dan tauladan yang memberi inspirasi dan sentiasa menjadi radio Islami nombor 1 anda. Terima kasih atas sokongan. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Marilah kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad. Setiap detik, setiap saat bibir mengucapkan kalimah Allahumma salli ala Muhammad. Marilah kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad. Nanti apabila di akhirat insya-Allah moga selamat mendapat rahmat dan juga syafaat. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فجاب الشكر علينا
Abang, apa kata kita besarkan kedai jahit kita ini? Tebahan baju pun makin bertambah. Bukan tak mahu, tapi modal kita belum cukup lagi. Abang jangan risau. Al-Rahnu Exchange kan ada. Bayaran balik sangat fleksibel dan tidak membebankan. Wow, jom kita ke Al-Rahnu Exchange. Boleh juga layari www.arahnuexchange.com.my. Bijaknya isteri abang. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. Menarik dalam ekspresi tahun 2021. Hayati cerita dan inspirasi daripada lirik-lirik lagu dakwah dan ketuhanan dalam Inspirasi Lirik Isnin 9 malam. Jalani kehidupan penuh santun menerusi bicara adab bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun mengupas adab-adab harian Selasa 9 malam. Dengarkan pandangan generasi muda dalam pelbagai isu semasa menerusi Suara Siswa Rabu 9 malam. Terbaharu di Ekspresi, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menerusi ayat 18 surah An-Naml. Maksudnya, marahlah angkatan itu hingga apabila mereka sampai ke Wadi An-Naml, berkatalah seekor semut, "Wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu sedang mereka tidak menyedari." Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini menyatakan pendekatan yang diguna pakai oleh semut apabila menghadapi bahaya yang mendatang yang tidak dapat dihalang. Apabila tentera Nabi Sulaiman alaihissalam menghampiri Wadi An-Naml, iaitu lembah semut, kesemua semut telah diarahkan oleh Ratu Semut yakni Namlah supaya kembali ke sarang masing-masing. Arahan berlindung di sarang itu dikeluarkan supaya nyawa semut terselamat daripada dibinasakan secara tidak disedari oleh tentera Nabi Sulaiman alaihissalam. Pendekatan semut ini boleh diteladani oleh manusia apabila berhadapan dengan bahaya yang sukar dikekang, termasuklah dalam konteks pandemik COVID-19 yang sedang menular sekarang ini. Penularan COVID-19 merupakan satu bahaya yang amat besar. Hal ini kerana ia melibatkan makhluk Allah SWT yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Keadaan ini menyebabkan setengah daripada kita tidak nampak dan tidak merasakan bahaya yang dihadapi. Berada di rumah satu pendekatan yang berkesan untuk mengurangkan kemungkinan virus ini menular dengan lebih meluas. Di Malaysia telah dikeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan dengan tujuan untuk memutuskan rantaian jangkitan. Dalam mengekang penularan COVID-19, wajar kita mengambil tanggungjawab mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan seperti mana semut yang turut berlindung di dalam sarang apabila berhadapan dengan bahaya yang besar. Tindakan ini merupakan satu ikhtiar yang dibuat sebelum kita susuli dengan doa dan tawakal. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita semua daripada bahaya ini dan semoga penularan wabak ini dapat dikawal dan seterusnya diatasi. InsyaAllah. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Mengikut kaji selidik JFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia.
Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana terus setia bersama Yati menerusi perkongsian aspirasi 10-1. Baiklah, untuk sahabat-sahabat, kejap lagi kita ada berita IKIM jam 12.30 hari. Dan selepas berita, kita ada perkongsian menarik bersama menerusi rancangan Sains dan Islam. Kita ada yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin Syekh Muhammad Saleh, Filo Kanan, merangkap pengarah di Pusat Kajian Sains dan Alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan kali ini, Doktor akan bawakan kita berkenaan dengan sejarah sikit kan. Sarjana Islam dan kefahaman tentang kuman. Macam mana tanya kuman ni kan? Dan apa yang telah pun ditunjukkan oleh Islam sendiri dalam tamadun terdahulu tentang kuman ini sendiri. Jadi insya-Allah kita akan dapatkan kupasan lengkapnya nanti perkongsian bersama dengan Dr. Syekh menerusi perkongsian sains dan Islam. Untuk anda teruskan kesetiaan bersama Yati tentunya hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Abang, apa kata kita besarkan kedai jahit kita ini? Tebahan baju pun makin bertambah. Bukan tak mahu, tapi modal kita belum cukup lagi. Abang jangan risau. Al-Rahnu Exchange kan ada. Bayaran balik sangat fleksibel dan tidak membebankan. Wow, jom kita ke Al-Rahnu Exchange. Boleh juga layari www.arahnuexchange.com.my. Bijaknya isteri abang. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, 2-2 lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng